Bismillahirrahmanirrahim. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Assalamualaikum. terima kasih Puan Moderator, Puan Fauziah Baharom, seterusnya barisan kepimpinan SPAK dan jemaah-jemaah Datuk Datin Seri Tuan-Puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan kuliah tajwid pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فكهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkanlah dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada hari ini bagi meneruskan kita punya perkongsian tajwid. Apa khabar semua tuan-puan, ibu ayah, Datuk Seri, Datuk semua sihat ke? Sihat ya, alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perkongsian tajwid. Sebelum tu, seperti biasa, kita akan mulakan dulu dengan sesi pertanyaan tajwid untuk persediaan pada tajwid yang baru sebentar lagi. Soalan yang pertama, berkaitan dengan simbol wakaf. Apakah nama simbol wakaf yang wasal ula? Lebih baik sambung bacaan. Sili. Salam ya. Okey, sili. Selain tu nama lain dia apa? Wakaf? Wakaf apa tak dengar? Boleh ulang balik. Wakaf? Wakaf Hasan. Okey, baik. Soalan yang kedua, wakaf yang dilarang untuk berhenti. Nama wakaf tu wakaf apa? Wakaf al-mamnu. Al-mamnu. Wakaf mamnu Wakaf Mamnu. Wakaf mamnu adalah wakaf yang dilarang berhenti. Alif. Dia punya simbol. Ya, simbolnya adalah lam alif. Baik, soalan berikutnya, sebutkan berapakah wakaf Jibril dalam Al-Quran? Ada berapa tempat semuanya? 10. Ada 10. Wakaf Jibril juga dinamakan dengan wakaf apa? Dan wakaf Jibril dinamakan dengan wakaf apa? Wakaf Nabawi. Wakaf Nabawi. Wakaf Nabawi.
Kalau wakaf Jibril, Jibril baca kepada Nabi. Ya, kemudian Jibril berhentilah pada 10 tempat. Kalau wakaf Nabawi, Nabi dah dengar daripada bacaan Malaikat Jibril, Nabi pula baca kepada para sahabat. Bila Nabi baca kepada para sahabat, maka dinamakan pula wakaf Nabawi. Okey, selesai kita punya sesi ulang kaji. InsyaAllah kita sambung hari ni tajuk yang baru. Minggu lepas tak ada bagi homework ke? Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Ustaz cuba kongsikan skrin jap. Ada. Ya. Nampak tak skrin Ustaz kongsi? Nampak muka Ustaz. Nampak. Ustaz nampak. Ada muka Ustaz. Ya ke? Sekejap ya. Ada. Tinggal tak tulis lagi. Ada? Muka Ustaz ada. Tulis tak lagi. Gambar Ustaz. Tak keluar lagi. Nak masih gambar Ustaz. Oh ya ke? Sekejap Perkataan tak keluar lagi. Share screen. Continue. Okey. Okey, nampak tak? Dah. Okey, boleh buka muka surat 104 belakang tu ya. Muka surat hujung-hujung dah nak habis. Muka surat 104. Hari ini kita akan belajar huruf ataf. Okey, hari ini kita akan belajar huruf ataf. Dah buka buku dah? Dah Ustaz. Okey, ataf ni maksudnya adalah penghubung ataupun penyambung. Ataf ni maksudnya adalah penghubung ataupun penyambung. Yang mana dalam Quran ada beberapa kalimah yang fungsinya adalah untuk menyambungkan daripada satu kalimah ke satu kalimah huruf ataf. Okey, kalau tengok dalam senarai ini, cuba kira ada berapa huruf ataf yang Ustaz tulis? Keseluruhannya ada? Ada 10. Ya, 10 Ustaz. ada 10. Okey, kita akan pergi satu persatu yang sebelah atas, sebelah kiri sekali. Ini huruf ataf yang pertama iaitu huruf waw yang berbaris atas. Ustaz kena mention sekali. Huruf waw yang barisnya atas. Ada beza ke Ustaz bagi tangan baris? Ada. Kalau waw berbaris atas barulah dia jadi huruf ataf. Huruf yang menyambung. Waw ini maksudnya adalah dan. Waw ini maksudnya adalah dan. Yang mana huruf ataf yang pertama ni adalah huruf ataf yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya, wallazi, wallah dan sebagainya. Kita tengok dalam contoh Contoh dalam ni surah Al-Qalam ayat 14. An kana dha mali wa bani. Wa tu maksudnya dia kata mal, harta dan anak-anak. Wa bani, mal tu harta. Mal, wa tu dan, harta dan anak-anak. Dia kata penghubung ni yang pertama. Okey, kita tengok dalam, kita buka Quran jap. Kita buka Quran, kita tengok suratul Fatihah dulu. Suratul Fatihah, cuba bagi tahu Ustaz, dalam suratul Fatihah berapa kali kita jumpa dengan huruf waw? Kirakan dulu dia punya bilangan dia. Daripada bismillah sampai waladdallin, ada berapa huruf ataf jenis yang pertama ni huruf waw? Berapa? Ada 2 dah. Ada berapa? Dua. Ada 1 ayat penghabisan ayat 7 dah tu. Bagi tahu dulu berapa bilangan dulu. Dua. Dua. Okey, baik. Ada 2 sahaja. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan. Kita tengok sama-sama. Betul tak? Okey, yang pertama dekat ayat berapa?
Ayat Lima. Yang kelima. ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iya. Nampak tak? Ha, tu kata penghubung yang pertama. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nasta'in. Okey. Kemudian ayat yang ke-7. Okey, ayat Yang ke-7. Mana kedudukannya? Kat bawah ha, dekat dengan penghabisan. Waladhdallin dan bukan di kalangan orang-orang yang sesat. Dan bukan. Dan tu. Waladhdallin dan bukan. Dan tu. Wow tu adalah kata penghubung. Okey, so surah Fatihah ada 2 kali. Kita tengok suratul Baqarah pula, muka surat 2. Ada berapa kali? So macam banyak ni. Cuba kira daripada ayat pertama sampai ke ayat yang kelima dulu. Ada berapa huruf waw? Iaitu dipanggil sebagai huruf ataf. Lima. Berapa? 6 Ustaz. 6. Ada 6. Kenapa ada 2 jawapan berbeza ni? Ada kata 5. 6. 6. Ada 6 Ustaz. Ada 6. 6 Ustaz. Okey, sekarang ada 2 jawapan ni. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Kita tengok siapa yang betul. Alright. Okey, kita pegang 2 jawapan ni. 5 ada, 6 pun ada. Okey, yang pertama dekat ayat berapa? 3. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa tu. Iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mereka yang mendirikan solat. Wa yuki. Wa tu dan. Wa yuqimunas solah. Wa mimma. Dan mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka. Wa mimma, rezeki mereka. Wa yang kedua dan wa mimma. Okey, dah 2 dah. Kemudian ayat yang keempat ada tak? Okey, ayat keempat. Pertama dekat wallazi, awal ayat tu. Dan Ayat dan Wabil akhirah. kemudian wabil. Wabil yang keempat. Ni ada lagi wama anzala min qablik ni. Okey, tu tertinggal satu lagi. Wama. Dan apa yang diturunkan. Wama unzila. Okey, dah 5 dah Okey, sekarang dah 5. Kemudian kita pergi ayat yang kelima pula. Wa ulang. Ulang. Wa ulaika. Ada 6 lah. Totalnya ada 6 keseluruhannya. Wa ulaika humul muflihun. Tahniah. Perempuan yang jawab betul ada 6. Yang jawab 5 tu tertinggal kat mana tu? Okay. Baik. So total ada 6 wa ulaika. Jadi itulah tahniah kepada semua dapat jawab yang betul. Itu adalah contoh huruf ataf yang pertama. Ataf tu apa? Huruf kata penyambung huruf penyambung kepada satu ayat ke satu ayat, satu kalimah ke satu kalimah. Kita bagi yang kedua. Kita bagi yang kedua pula, huruf fa yang berbaris atas. Kalau baris bawah tak jadi, baris depan tak jadi. Sebab tu Ustaz bariskan dia. Fa. Ini. Semua atas ni. Okey, surah Abasa. Ayat yang ke-19 contoh min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka kami takdirkan padanya. Takdirnya faqaddarah. Fa maksudnya kat sini adalah maka. Fa di situ maksudnya adalah maka. Jom kita tengok dalam Quran. Dalam Quran kat sini tadi macam tak ada. Kita tengok. Cuba cari pada muka surat 3, ada tak huruf fa? Suratul Baqarah, muka surat yang ketiga,
Jumpa tak huruf fa dekat mana-mana ayat? Kalau jumpa, bagi tahu Ustaz ayat berapa. Jalan cepatnya. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, Ada. Ada. tak ada. Ustaz ke bawah sikit. Jauh Ustaz. Walahum Ustaz. Walahum tu huruf waw. Huruf fa. Kita dah habis dah bincang waw tadi. Ustaz bawah sekali. Fama rabihat tijah. Ya, betul. Ada bawah sekali. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama. Maka tiada baginya. Fama, fa tu maka. Okey, tahniah bagi yang dapat jumpa. Kita cari lagi. Okey, ayat muka 4 pula. Cuba cari. Daripada atas Ustaz sekali jumpa kat bawah sekali. Ustaz. Apa dia? Atas sekali masaluhum ka masalil ladzi istauqada nara. Kita berhenti kat situ mak iwat. Lepas tu falamma. Boleh Ustaz? Betul, Farus lain ni betul. Falamma fa tu. Fa tu adalah kata penghubung. Okey, satu. Ada lagi tak? Ayat seterusnya. Baris kedua faham. 23 Ustaz. Ayat beratas dulu. Ayat 18 dulu. Faham Ustaz. Ayat 18 ni ada fahum la yarji'un. Okey, kemudian ayat 19 ada tak? Ayat 19 Tak ada Ustaz. Tak ada. 16 tak ada. Wow. Ayat 20. 20 ada tak? Tak ada. 20 tak ada. 21 Ada. tak ada. 22 Fira tadi. Firasyaw tu Fala. tak? Fala taj'alu. Fala betul. Fala tu fa Fa. ke tidak menjadi. Fala taj'alu. Kalau firasyaw tu jadi tak? Alladzi ja'ala lakumul Di ardha. baris bawah tu Ustaz. Kalau baris bawah tak jadi dia hanya kepada baris atas. Fala taj'alu. Okey, lagi tak? Ayat 23 ada? Ada. Ada Ustaz. Faktu bisurah. Rabbana fa'tu bisurah. Ayat 24 2 Ustaz. Awal ayat. 24 awal ayat. Okey, ayat 24 ada. Fa'illa maka Fattaku. kalau tidak. Kemudian Fattaku. fattakun nar. Maka peliharalah diri kamu daripada fattakun nar, api neraka. Itulah dia huruf fa. Mana kata hari ni kita dah dapat dua vocab dah. Pertama tadi wow maksudnya dan. Fa maksudnya adalah maka. Puan Zarina tutup mic. Baik, selesai dua contoh kalau lepas respon boleh tutup mic dulu bunyi kuali, bunyi pinggan. Bila dah jawab tutup mic. Okey baik, selesai untuk contoh yang kedua. Kita kembali dekat nota tajuk kita. Kita pergi yang ketiga. Ni Ustaz lupa nak bariskan. Boleh bariskan yang belum baris ni kita bariskan. Barisnya adalah ami. A'antum ashaddu khalqan amis. Amis sama'u banaha. Suratul Nazi'at. Cuba buka dalam Quran jap. Suratul Nazi'at ni ayat muka surat berapa? Suratul Nazi'at. Kita buka dulu Suratul Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha. Ayat 27 muka surat berapa ni? 584. Muka surat 584 ayat 27. A'antum ashaddu khalqan amis sama'.
Amis tu maksudnya adalah atau. Amis sama. Kalau tengok dia punya maksud dia kat sini, wahai golongan yang ingkar kebangkitan hidup semula, kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Allah mempersoalkan kepada manusia. Ya, kamukah yang sukar diciptakan, khalqan ataupun langit? Macam tu. Tu maksudnya adalah ami tu maksudnya adalah atau. Kalau ami ni dia jarang-jarang berlaku di tempat lain. Tapi kalau ada di kalangan tuan-puan yang dapat jumpa pada surah lain, boleh bagi tahu Ustaz. Ustaz cuma bagi satu contoh je. Contoh yang lain kalau tuan-puan ada jumpa, boleh bagi tahu Ustaz, kita rujuk sama-sama untuk kita tandakanlah contoh huruf ataf untuk amin. Amis sama. Okey. Ada tak? Cuba cari je. Kalau ada jumpa, kita boleh tengok muka surat berapa dan juga ayat berapa. Biasa kita jumpa tapi ni kalimah dia adalah amis. Ami ya. Biasa kita akan jumpa taku. Dia punya kalimah dia adalah ami. Ami itu adalah atau. Ada siapa yang jumpa? Kalau maksudnya adakah? Ada beza baris sikit je dia jadi lain lah. Ustaz, ada yang sebut alif mati ke alif hamzah satu waw mati pun dipanggil au juga kan? Itulah tu au ni yang sekarang Tak betul. Kalau au tu memang atau juga. Cuba kita nak cari versi ami. Kut mata tua tak nampak. Tak apa, ni task untuk kita sama-sama cari. Okay. Tak apa kita. Amru masuk lain pula Ustaz tu. Amma pun lain juga. Dia ami sahaja. Saya kira yang ami ni memang jarang-jarang jumpa. Antaranya dekat surah Nazi'at lah. Kalau ada lagi nanti boleh tengok sama-sama. Okay, kita cari lain dulu. Jadi yang keempat pula. Bal am yakununa taqawwalah bal la yu'minun. Bal maksudnya adalah tetapi. Bala. Kita tengok tadi surah Naziat muka surat 584 kan. Ni kena catat dulu ni. Lam dia tak ada baris apa-apa, lam kosong. Betul. Okay, buka jam surah At-Tur ni muka surat berapa? Surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 33. Muka surat apa ni? 525. Am yakununa taqawwalah bal la yu'minun. Tetapi mereka sengaja tidak mahu beriman. Bal la yu'minun. Bal bahkan mereka tetapi mereka tak nak beriman. Bal la yu'minun. Ini contoh untuk kalimah bal. Bal maksudnya muka surat tadi 525. 525. Ini page 525.
Okey, selesai. Kemudian summa. Summa ni dia banyak maksud. Boleh jadi kemudian, boleh jadi dan. Kat sini tuan-puan letak slash pilihan. Dan ataupun kemudian. Ini tambahan lah Summa ni dia ada dua maksud. Summa boleh jadi dan juga boleh jadi kemudian. Okey, Puan Hadisyah. Ayat 35. Sekejap, kita tengok. Betul. Ayat 35. 36. 36 kot. Ya, 35. Ayat 36 kot. Ni. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Tu ada lagi contoh bal tadi. Terima kasih Puan Hadisyah. Ayat 36 pun ada. Contoh untuk bal tadi. Bal la yuqinun. Bahkan tetapi mereka tak nak beriman. Bal la yuqinun. Bal kat situ. Okey, untuk bal dah selesai. Sekarang kita pergi dekat summa. Summa ni pun banyak juga dalam Quran. Okay, summa. Tadi Ustaz bagi tahu kan, summa ni ada dua maksud. Boleh jadi dan juga boleh jadi kemudian. 526. Muka surat 526 Ustaz. Summadama. Ustaz dah. Summadana. Ada tu Ustaz. Pataran lah. Oh ni. Summa. Kalau summa ni banyak lah. Surah sebelah. Ayat 8 ni. Patadalla. Summadana patadalla. Yang dalam Quran ni, dalam surah Baqarah lah. Yang Ustaz bagi contoh ni. Summa yumitukum, summa yuhyib. Ada 3 kat sini. Sepatutnya warna merah juga ni. Ada 3 merah bulatkan. 3-3 ni merah. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Ada 3-3 contoh. Tadi yang surah 526 tu bersama. Summa. Maksudnya dan ataupun kemudian. Okay, ini adalah kata penyambung untuk huruf ataf ni lah. Okay, selesai. Kita pergi pula yang berikutnya. Imma. Suratul Insan. Imma. Okay, Suratul Insan. Inna hadaina hussabila. Imma. Imma pun maksudnya adalah atau. Imma maksudnya adalah atau. Suratul Insan. Kita baca setiap kali hari Jumaat kan. Sajadah dan juga insan. Biasanya imam yang akan mengetahui solat tu dia akan baca 2 surah lah. Surah Sajadah dan Suratul Insan. Muka surat 578 Kalau nak tengok dalam Quran, muka surat 5. Dengan imma Ustaz. Apa dia? Atau tu amin sama dengan imma atau juga. Betul sama. Kiranya kat sini sebenarnya ada 2 Ustaz bulatkan kat sini. Ni. Wa imma. Ada 2. Boleh bulatkan. Dan atau kafura. Wa imma syakira. Kita tengok Suratul Insan. Suratul Insan. Ayat yang ketiga. Inna hadaina. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal Rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserah kepadanya imma, sama ada ia bersyukur, imma syakirau wa imma, ataupun ia berlaku kufur, dan ataupun wa imma, dan ataupun mereka ini kufur. So imma kat sini adalah ataupun. Okay, atau imma. Kemudian seterusnya au. Ni pun biasa kita jumpalah. Uzran au nuzra, atau. Ni kata penghubung yang seterusnya. Uzran au nuzra. Ni pun boleh bariskan. Ni tak ada baris kan? Bariskan dia. Au. Bariskan dia. Au.
Maksudnya adalah atau. Au nuzra. Kemudian kata penghubung seterusnya la. Qalu subhanaka la ilma lana. La pun kata penghubung juga yang membawa maksud tidak. Cuma untuk kalimah lam alif ni dia tidak digalakkan untuk kita berhenti. Contoh qalu subhanak. Kemudian contoh kita ambil ayat ni kan, qalu subhanak, dan berkatalah maha suci Allah subhanak. Kemudian tidak kami belajar melainkan tidak kami ketahui sesuatu ilmu melainkan apa yang telah pun kami diajarkan padanya. Kata penghubunglah tu, tidak kami ajarkan, tidak kami ketahui, la ilma lana, tidak kami ketahui sesuatu ilmu melainkan apa yang telah pun diajarkan kepada kami. Cuma kat sini dia tak berapa cantik sebab terpotong cerita dia. Tapi nak bagi tahu la ni juga adalah kata penghubung. La ilma lana. Kemudian tetapi pula surah Maryam. Lakinil zalimuna al-yawma. Lakini. Lakini ini bariskan dia. Tertinggal baris ni. Lakinil zalimun. Lakin ataupun lakini sama yang mana maksudnya adalah tetapi. Lakinil zalimun. Cuba cari jap dalam Quran contoh untuk lakin ataupun lakini. Kita tengok dalam Quran kalau ada surah lain yang berkaitan dengan lakin. Lakin banyak. Contoh surah Baqarah kita buka surah Baqarah lah senang. Muka surat 3 awal surah. Ya, suratul Baqarah. Muka surat yang ke-3. Ayat ke-12. Lakin dengan lakin ni sama ala innahum nusiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benar membuat bencana dan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya. Tu laki walakilla. Kat sini banyak kata penghubung. Wow tu dan. Lakin pun kata penghubung juga. Kemudian la pun kata penghubung. Ada 3 kat situ. Wa dan lakin tetapi la tidak. Dan tetapi mereka tidak menyedarinya. Lakin la yash'urun. Itu beza dia. Ada orang tanya Ustaz, ada tak beza bala dengan bala? Ada beza tak? Bala dengan bala. Ada beza tak? Ni tadi kan kita jumpa bal kan? Bal. Ada beza tak di antara dua perkataan? Ustaz Reja Ada sahabat kita tanya, kita respon. Bala dengan bala. Dengan bal, dengan bala. Bala tu maknanya benar tak Ustaz? Okey, bala ni maksudnya dan tidak. Bala ni dan tidak. Ada beza Kalau bal ni maksudnya tetapi. Bala maksudnya adalah bahkan. Bahkan ni bal pun boleh jadi bahkan. Ni ada 2 maksud, tetapi dan bahkan. Kalau bala bahkan. Itu beza dia. Boleh? Ni ilmu tambahan lah. Kita masuk sikit apa nama kat sini. Bala Cikgu macam mana dengan lam cikgu? Ada la, ada ya walakin la. Yang bawah tu walakilla kan ayat surah Baqarah tu. Atas tu ayat 11. Wa iza qila lahum la tufsidu la. Ya apa beza Hanum? lam la dengan killa? Tak dengar ke?
Maaf Ustaz. Nak tanya soalan apa tu? Maaf Ustaz. Tak. Kan ayat yang 11, ayat yang 11. Wa iza qila lahum la tufsidu. Nanti yang 12 tu walakilla. Apa beza la dengan killa? Ada sabdu, lam tu ada sabdu. Okey, kalau la yang Beza. pertama Apa tu maksudnya? ayat, Apa maksud? okey, ayat 11 tu la tu maksudnya tidak. La kat situ tidak saja. La tufsidu. Kalau walakilla tu sebab dia bergabung dengan ayat sebelumnya. Walakilla. Dan akan tetapi tidak. Maksudnya tidak juga sama. Cuma kenapa ada sabdu? Sebab dia sambung dengan ayat sebelumnya tu lah. Walakilla. Dia jadi idgham bila gunnah. Maksudnya sama. La tu maksudnya tidak juga. Ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Okey, tadi dekat mana kita? Kembali. Lakin. So, kita cari contoh lain untuk lakin. Poros Mawati tutup mic dulu. Same. Jadi samanya. Cuba cari contoh lakin yang lain. Okey, tadi kita ke sini balik tadi. Ada satu lagi maksud bala. Bala ni juga boleh maksud dan sesungguhnya. Satu lagi bala macam ni Bala ni sesungguhnya. Sebenarnya dia ikut konteks ayat Quran. Sesungguhnya bala. Sesungguhnya. Contoh kan, bala man kasabah. Suratul Baqarah ada bala man kasaba sayyi atau sesungguhnya sesiapa yang berbuat jahat. Bala. Bala tu maksudnya adalah sesungguhnya. Boleh Okey, tadi kita kembali. Ada tak contoh lain untuk lakin? Lakin ataupun lakini. Kalau ada boleh beritahu Ustaz muka surat berapa untuk kita tengok contoh untuk lakin. Contoh muka surat 3 juga ayat 13. Oh, dekat-dekat je tadi rupanya. Kita tengok surah Baqarah tadi, ayat 13 pun ada rupanya. Bawah je. Ala innahum humus sufaha'u walakin la. Nampak tak? Dan tetapi mereka tak mengetahui. La ya'lam. Ya, mereka tidak mahu mengetahui. Akan tetapi mereka tidak mahu mengetahui. Walakin la ya'lamu. Itulah nama kata penghubung yang ke-9. Dan yang terakhir, kata penghubung yang terakhir namanya hatta. Hatta sehingga. Walan nasara hatta. Ni ayat surah Baqarah Apa nama kisah pasal orang Yahudi ni, mereka tak nak mereka walan tardha ankal yahud walan nasara, tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani hatta sehingga kita ni semua ikut jejak langkah mereka. Hatta tu sehingga. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga. Hatta ni boleh berhenti tak lepas dia? Sebelum. Kalau nak berhenti, contoh sekejap kita buka surah Baqarah ni. Kita ambil contoh. Surah Baqarah ni ayat 120. Kita buka sekejap. Surah Baqarah. Musa apa? 19. 19. Terima kasih puan. Walan nasara. Ni. Kalau kita nak berhenti, kita boleh berhenti sebelum hatta. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Kemudian nak sambung hatta tattabi'a millatahum. Sebab itulah dinamakan bila hatta tak kena ambil balik depan dah.
Sambung Ya. terus. Baik. Okey, Ustaz sambung. Sebab itulah dipanggil sebagai huruf ataf ataupun kata penghubung kerana fungsinya kita boleh berhenti sebelumnya dan kita mulakan pada kata penyambung tersebut. Kiranya yang kita belajar ni tadi 10 jenis huruf ataf ni peranannya apa? Peranannya untuk kita berhenti sebelumnya dan kita sambung pada ayat berikutnya. Contoh tadi kan, angkana zamal. Kemudian wabani. Cuma Ustaz, kita tak payah ulang pun boleh kan Ustaz? tak payah ulang pun boleh. Cuma ada cuma dia. Cuma kita perlu juga tengok konteks ayat. Kalau terlalu pendek, contoh macam surah Qalam ni kan. Angkana zamali wabani. Terlalu pendek wabani. Lebih baik patah balik. Mali wabani. Cantik. Harta dan juga anak-anak. Mali wabani. Itu contoh dia. Jadi ilmu yang kita belajar pada hari ni untuk kita gunakan dalam bacaan. Sebab kadang-kadang kita terbenti. Contoh dekat sini surah Baqarah. Summa kat sini kita jumpa 3 kali. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Nak berhenti mana satu Ustaz? Boleh pilih antara 3-3 ni. Sebab semuanya adalah huruf ataf, kata penghubung. Okey, jelas. Ada soalan tak? Ada yang tak faham kata-kata penghubung ni? Ni peranannya untuk kita berhenti. Okey. Ustaz nak double confirm, maknanya ayat huruf ataf ni maknanya kita boleh mula situ terus lah nah? Betul, boleh mulakan terus. Makna dia ibtidak ni Ustaz ni. Betul tak Ustaz? Dia punya istilah dia. Betul, ibtidak. Ibtidak tu maksudnya memulakan bacaan. Okey, terima kasih Ustaz. Semua. Okey, inilah huruf ataf yang Ustaz senaraikan, ada 10. Dan seperti yang Ustaz maklum tadi, tidak digalakkan untuk berhenti dekat lam alif. Contoh qalu subhanak, dan berkatalah mereka maha suci engkau wahai Allah. Subhanak. La ilma lana, jadi terpotong ayat dia. Nak cantik baca terus. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Boleh berhenti dekat tanah. Innaka, sesungguhnya. Okay, so ini adalah huruf ataf yang fungsinya menyambung bacaan. Selain daripada simbol wakaf yang kita belajar minggu lepas ni, kita belajar ni yang huruf sin, lam alif, qaf lam ya, sad lam ya, mim dan juga saktah ni. Kita juga boleh menggunakan huruf ataf untuk kita berhentikan bacaan. Sebab kita kalau nak berhentikan bacaan, kita perlu ada ilmu juga. Tak boleh berhenti ikut suka. Sebab kadang-kadang ada pembaca hari ni dia berhenti ikut suka je. Janji boleh berhenti kemudian sambung. So hari ni kita dah dapat ilmu berkaitan dengan wakaf dan ibtidak. Wakaf ni maksudnya berhentikan bacaan dan macam mana nak sambung. Jadi kalau nak sambung tengok balik. Contoh kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh sekejap. Okay, kita ambil contoh ayat 122. Okay, ayat 122, tuan-puan tengok kemudian, macam mana nak berhenti panjang ni. Jadi kita tengok ada tak huruf ataf kat situ? Dekat ayat 122 ni ada tak huruf ataf? Cuba tuan-puan beritahu Ustaz, kat mana huruf ataf? Dekat ayat 122. Kat mana? Wa'anni. Dekat wa'anni. Huruf atafnya apa? Wa. Huruf waw dan. So kalau nak berhenti sebelumnya lah. Contoh ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Berhenti kat situ. Kemudian sambung wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu kaedah. Kemudian ayat seterusnya, contoh wattaqu, ayat 1, 2, 3. Nak berhenti kat mana? Syai'ah. Ya, berhenti kat syai'ah. Kenapa puan pilih untuk berhenti kat syai'ah? Sebab
Ada ayat atap. Wow. Ada huruf ada huruf penyambung, ada wa kat situ. Lepas tu depan tu pun ada lagi. Wala tanfa'uha. Depan tu ada lagi. Wala hum yunsorun. Barulah lega sikit baca Quran. Sebab sebelum ni tak tahu nak berhenti kat mana. Ada pelajar ustaz yang kerap yang WhatsApp ustaz. Kadang-kadang ustaz tak terbalas lah. Ya, bila baca Quran je sekali dia tanya ustaz, ustaz nak berhenti kat mana ni ustaz? Jadi ilmu ni penting tuan-puan, ya. Sekurang-kurangnya kita tahu adab nak berhenti dan sambung kat mana. Sebab dalam kitab tajwid ada bab waqaf dan ibtida. Kita kena tahu benda tu. Okey, contoh lagi mana lagi? Ni ayat 1, 2, 4. Kalau dalam Quran, okey ni ilmu tambahan Kalau contoh ayat 124 ni, kalau tuan perhatikan ada sod lam ya 3 kali kan. Fa'atammahun ada sod lam ya. Kemudian imama ada sod lam ya dengan qala wa min dzurriyyati pun juga ada sod lam ya. Soalannya adalah boleh tak kita berhenti kat sini? Boleh berhenti tak? Boleh. Boleh. Tapi kat sini tak ada kata penghubung. Dia boleh berhenti tapi elok disambung. Ya, betul. So kalau tengok pada ayat Quran ni, kenapa ada soalan ya kat situ banyak 3 kali sebab dekat ayat ni tak adanya huruf ataf. Ada huruf ataf tapi dekat ujung-ujung dah. Dekat fa tu ada fa atammahun tu. Kemudian dekat waw. Dia punya jarak dia jauh-jauh. Maka ulama tajwid meletakkan simbol waqaf soalan ya tu supaya memberi pilihan kepada pembaca nak berhenti kat mana. Nak berhenti kat mana. Panjang sangat. Sebab panjang sangat. Okey, contoh dekat ayat 1, 2, 3 ni. Wattaqu yawmal la. Dekat la ni boleh berhenti tak? Kan la tadi kan kata penghubung juga. Tak boleh. Tak boleh. Sebelum la. La ni dah sambung ya. Dia kena mesti yauma lah. Lepas tu sambung la tajri. La tajzi. Okey, kalau kat sini dia punya ceritanya terputus. Tengok wattaqu yauma kat sini dan pelihara diri kamu daripada hari kiamat. Kat sini ceritanya dia tak lengkap lah. Wattaqu yauma. Yauma je kat situ. Dan pelihara diri kamu daripada hari yauma. Jadi kat sini Puan Maya tutup mic dulu Puan. Dia bunyi bising. Tutup. Okey, baik. Kalau nak jawab baru buka mic. Okey, kat sini boleh berhenti. Cuma kat sini tidak digalakkan sebab konteks ayatnya tak lengkap lah. Wattaqu yauma dan peliharalah diri kamu daripada hari apa? La tajzi, barulah sambung. Hari yang mana tidak ada tajzi nafsan. Tidak ada padanya kat sini tidak ada padanya mengganti ataupun melepaskan diri daripada huru-haranya hari kiamat. Macam tu. Dia kena tengok konteks ayat jugalah. Cuma tidak digalakkan. Ustaz, jadi kita kena tengok ayat jugalah kan. Ada masalahnya tak boleh berhenti. Betul tak? Kalau lam alif dia memang tidak digalakkan. Walaupun dia dalam kategori huruf ataf, cuma dia tidak digalakkan. Lebih baik sambung je lah. Lagipun berhenti lam alif. Ni pun tak ada berhenti lam alif. Betul. Kalau alif terus dilarang berhentilah. Kalau simbol waqaf lam alif. Dua-dua tak ada berhenti. Okey, baik. Selesai. Ada lagi soalan nak tanya? Itu 10 jenis kita belajar hari ni Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kita ialah Al-Quran yang tak ada terjemahan, kadang kita tak tahu kan makna ayat tu, jadi kita tak tahu sama ada ayat tu tergantung ke apa ke. Habis macam mana saya? Kalau boleh kita ambil yang waw dengan fa tu. Waw dengan fa waw dengan fa. Sebab waw dengan fa. Selamatlah Selamat. Contoh kan ayat 126 ni panjang ni. 126.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Berhenti kat situ, selamatlah sebab ada waw. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. Berhenti kat billah sebab depan tak ada waw lagi. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Selamatlah. Nampak tak? Tu cara wakaf dan ibtidah. Boleh jelas? Okey, selamat. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey, selesai kita punya perkongsian tajwid dan Ustaz nak minta izin dengan HPAQ. Ustaz nak buat satu iklan Ustaz. Ya, satu iklan boleh ke? HPAQ Ustaz nak buat iklan kejap. Ustaz, silakan. Terima kasih Puan Fauziah. Yang mana insya-Allah bulan 12 nanti Ustaz bagi tahu awal ni supaya tuan-puan boleh bincang dengan family kalau ada rezeki lebih, ada kewangan lebih, insya-Allah bulan 12 nanti satu trip ke umrah bersama dengan Ustaz, umrah eksklusif yang mana kat sini 21 hingga 31 Disember. Kita pergi setahun kiranya kita pergi balik tahun depan. 21 hingga 31 Disember. Ni lock lah kalau ada siapa yang berminat nak pergi umrah bersama dengan Ustaz. Kerana kat sana kita juga akan buat program tahsin Fatihah dan talaki beberapa surah umrah kat sana lah. Harganya hanya 9,500, hotel 5 star Madinah. Kemudian di Mekah Hotel Safwa, di Jeddah nama hotel The Karam Jeddah. Kat sini ada beberapa benda lah package terbaik yang kita akan adakan. Jadi kalau siapa yang nak tanya lebih lanjut berkaitan dengan umrah eksklusif bersama dengan Ustaz bulan 12 nanti, lama lagi tapi kita maklum awal supaya tuan-puan boleh ready. Kalau ada yang berminat nak pergi umrah lagi, ada rezeki lebih dan sebagainya, Ustaz letak nombor Ustaz dekat ruangan komen Ustaz pin nombor Ustaz tu. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk sertai umrah eksklusif bersama dengan Ustaz pada bulan 12 nanti, 21 hingga 31 Disember. Tu iklan sekejap lah. 12 hari Ustaz. Apa nama 21 hingga 31, betul? Ada share dalam grup Ustaz. Boleh Ustaz grup. nak sharing. Tolong iklankan. Nanti saya share dalam grup. Cuma tuan-puan malam pada pagi ni adalah orang pertama yang dapat makluman ni. Sebab saya nak bagi keutamaan dekat Alhamdulillah. guru apa pelajar-pelajar Ustaz. Nanti kalau kita dah sebarkan dekat luar, orang lain dah ambil dulu dah. Jadi insya-Allah maklumkan awal kalau ada yang rezeki lebih nak pergi suami isteri dan sebagainya, boleh maklum awal lah. Dan berkaitan dengan package terbaik, program-program yang ada dalam apa nama umrah kali ni, kita akan terangkan bagi siapa yang berminat lah. InsyaAllah kita punya perjalanan ada makan, kemudian kat sana juga kita ada program yang dah disusun atur 21 hingga 31 hari bulan ni. Kat sana full dengan program yang telah pun disusun atur lah. InsyaAllah akan merasai keseronokan lah. Sebab kita dah ada kelas talaki, ada kelas tadabbur bersemuka. Kalau kali ni tuan-puan hanya dapat online je. Untuk 21 hingga 31 Disember ni bersemuka lah bersama dengan Ustaz dan juga tim umrah kami untuk sama-sama dapat lah apa nama insyaAllah ibadah kita lebih tersusun. Kalau yang dah banyak kali join mungkin dah tahu dah suasana kat sana. Kalau yang belum pertama kali dan sebagainya, nanti boleh WhatsApp Ustaz lah kalau ada yang berminat nak sertai bulan 12 nanti insyaAllah. Okey, wallahu alam. Kita kembali dekat kita punya tajwid tadi. Tu sedikit iklan Terima kasih kerana sudi mendengar. Jadi kita kembali dekat kita punya tajwid tadi untuk berkaitan dengan simbol wakaf. Dah pun selesai. Yang mana Ustaz. Ya, Puan Rosmawati. Cuma tanya, berapa nombor telefon Ustaz? Sebab saya tak ada join dalam group ni. Saya nak nombor Ustaz. Oh, nombor Ustaz tadi Ustaz letak dekat ruangan komen. Sekejap. 017. Okey. 017 280 280 6855. Okey Ustaz. Terima kasih. Baik. Sama. Okey, selesai. InsyaAllah
kita ulang balik tadi, yang mana huruf ataf yang kita belajar ni peranannya adalah membantu memudahkan tuan-puan untuk berhenti di mana-mana ayat yang tidak ada ni, tidak ada simbol-simbol wakaf. Tu dia. Kalau lepas ni nak ajar kawan-kawan, nak ajar, kalau kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya kita punya kawan-kawan mengaji ni ataupun kita sendiri mengaji, kita berhenti ikut suka je. Tapi hari ni kita belajar, kita dah ada ilmu macam mana nak berhenti, kita kena sebarkan. Lepas ni kan kawan-kawan ada geng tadarus, ada geng ada geng surau dan masjid. Gunakan ilmu ni supaya kawan-kawan kita ni dapat manfaat. Ilmu yang macam mana nak lekat, ilmu yang kita belajar, kita sampaikan. Kita amal dan kita sampaikan, dia lebih senang untuk faham. Okey, selesai. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah minggu depan kita berhenti awal kot kita tadi start pukul 9.20, kita berhenti 10.20 lah. Wallahu'alam, sekadar itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi nanti pukul 12 tengah hari dengan YBing pula untuk kita hurai daripada satu ayat ke satu ayat untuk surah Nuh. Wallahu'alam, saya serahkan kembali dekat moderator yang bertugas. Silakan Puan Fauziah. Alhamdulillah, terima kasih, jutaan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian ilmu yang diberi. Jika ada soalan-soalan, boleh Ustaz? Silakan, ada soalan silakan. Apa-apa soalan yang disilakan? Rasa tak ada kot. Semua dah faham insyaAllah. Baiklah, jika tiada apa-apa soalan, maka setakat ini saja kuliah kita bersama dengan Ustaz. Bertemu lagi di lain masa. Sebelum saya serahkan majlis kepada Ustaz, nak maklumkan petang ini 5.30 ada bacaan surah dan zikir al-maksurat dengan Ustazah Jasrina Bahari. Minta kita sama-sama berkumpul di talian. Dan baiklah, saya serahkan majlis kepada Al-Fazil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Fauziah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih buat ayah semua, tuan puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.